saat ini genaplah bahawa padu ditutup secara official. Okey, padu telah ditutup secara official. Dan ini kiraan pada hari ini, today sahaja tuan-tuan. Terima kasih kepada rakyat Malaysia. Pada hari ini, tak termasuk pada 12 malam ini, menjelang penutupan pendaftaran, ini di update 2.25 petang tadi, sistem pangkalan data utama padu pada tengah malam ini, jumlah rakyat yang sudah mendaftar setakat 12 tengah hari tadi meningkat kepada 10.8 juta. Saya rasa esok malam ni mungkin 11 juta lebih. Ketua Perangkawan Muhammad Uzair Mahidin, gambar di atas, berkata jumlah itu bersamaan 48.3% daripada 21.96 juta warga negara berumur 18 tahun ke atas. Dia juga optimis sasaran 50% rakyat berdaftar dengan sistem padu mampu dicapai sebelum tempoh berkenan berakhir. Muhammad Uzair berkata 1,902 kaunter pendaftaran secara fizikal dibuka sehingga pukul 5 petang ini melalui program kerajaan, agensi dan juga peringkat komuniti. Berdasarkan laporan kami terima, kebanyakan kaunter secara fizikal menerima limpahan kedatangan orang ramai yang ingin mendaftar padu dan ini menunjukkan rakyat menerima baik inisiatif sistem ini. Setakat hari ini, antara negeri tertinggi ialah Perlis hari ini, Kelantan, Terengganu dan Negeri Sembilan yang melepasi sasaran 50%. Sarawak 900,000. So penduduk Sarawak 3 juta, so tak sampai 50%. Muhammad Uzair berkata demikian dalam sidang media hari ini. Sementara itu, berkata sistem padu dilancarkan, ia terus berfungsi tanpa gangguan biarpun berdapat aliran trafik pendaftaran yang amat tinggi. Katanya antara bukti sistem berkenaan telah dibangunkan dengan baik ialah perkhidmatan pendaftaran serta proses kemas kini dapat dilakukan dengan lancar. Malah seperti yang kita war-warkan sebelum ini, sistem padu selamat digunakan. Mengulas lanjut, Uzair berkata data yang disimpan akan memudahkan Jabatan Perangkaan membuat analisa dan bancian. Okey, akan membuat analisa dan bancian. Okey, itu yang kita akan lihat berkenaan dengan perkara ini. Kenapa perkara ini sangat penting, tuan-tuan? Perkara ini sangat penting. Alright. Okey. Dalam masa yang sama. So what will happen kalau saya tak isi padu is? Kan saya dah sebut. Maklumat asas didaftarkan automatik jika data tak dikemaskini. Rakyat Malaysia yang tidak mengemaskini data mereka di dalam padu akan didaftarkan secara automatik maklumat asas mereka. Kata Ketua Perangkawan Malaysia Muhammad Uzair memberitahu sidang media bahawa maklumat yang telah lengkap diisi lebih lengkap diperlukan walaupun pelbagai agensi telah mengumpul data. Dalam sistem padu, kamu mempunyai data untuk kira-kira 30 juta rakyat Malaysia. Yalah, daripada kita lahir kan. Namun, itu hanya data asas yang kami kumpul daripada berbagai agensi. Apa yang kita perlukan ialah data dinamik, katanya. Tarikh akhir ialah berakhir tengah malam ini, dah selesai dah malam ini. Sehingga semalam 10.6 juta, pukul 12 tadi 10.8 juta. Ia meningkat 48%. Baik. Now, why is this important, tuan-tuan? Timbul satu persoalan yang dibangkitkan baru-baru ini. Malah daripada Maida ke, ada satu kajian dasar mengatakan bahawa RON 95 akan naik sehingga RM2 something apabila subsidi dimansuhkan. Baik tuan-tuan, saya nak cerita. Sebelum saya cerita, okey, saya mulakan dengan ini dulu. Berita tergempar. Subsidi minyak dan subsidi diesel RON 95 dan diesel akan dihapuskan. Sekian, terima kasih. Dia habis kat situ. Habislah Is. Akan dihapuskan. Okey. Dan saya cerita bukan setakat RON 95, bukan setakat diesel, tuan-tuan. Yang mana bersubsidi ni semua akan dihapuskan. Termasuk mungkin minyak masak. Ini kemungkinan. Yang mana ada subsidi lah. Semua akan dihapuskan. Bermakna semua akan diapungkan mengikut harga pasaran. Naik, maka naiklah harga dia. Turun, maka turunlah harga dia. Baik. So, kalau begitu mampus kita, tuan-tuan. Okey, saya nak beritahu sebenarnya, benda ini, subsidi ini, sudah pun diberlakukan kepada siapa? Kepada elektrik di Semenanjung Malaysia. Tanpa tuan-tuan sedar, sebenarnya kerajaan dah buat eksperimen terhadap elektrik di Semenanjung Malaysia. Cuma beza elektrik di Semenanjung Malaysia, dia tidak berdasarkan padu. Dia berdasarkan kepada penggunaan elektrik.
So, dia tak tengok kepada pendapatan kita T20 ke B80 ke, dia tak tengok. Dia tengok kepada penggunaan. Lebih daripada certain kilowatt hour, maka tuan-tuan akan dah hilang subsidi. Tapi bawah tu ada lagi. Atas tu dah hilang subsidi. Okay? Itu yang pertama. Baik. Now, so is macam mana ni? So, kategori rakyat nanti akan dibahagikan kepada dua, iaitu T20 dan B80. Bottom 80, T20. So, 20% rakyat Malaysia tidak akan layak menerima subsidi. Rakyat Malaysia dan juga rakyat bukan Malaysia. Tuan-tuan, kadang-kadang pelancong datang negara kita, dia sewa kereta, dia pun isi minyak RON 95. Pun dia dapat subsidi minyak kita. Kan? Orang sempadan-sempadan, Thailand, Indonesia di Sarawak, Singapura dan sebagainya, Brunei, dia datang ke negara kita, dia guna minyak kita, dia beli minyak kita dalam kadar yang banyak dan besar, dia orang pun memanfaatkan subsidi minyak kita. Kita rugi. Dahulu pada tahun dahulu ni, bila saya kata dahulu tu bukan dahulu tahun 1976. Ceritanya 1969. Sebelum 1970. Bukan. Bukan macam tu. Dahulu tu tahun 2022 sebelum 2022 subsidi kita hanyalah bernilai 30 bilion ringgit. 30 je tuan-tuan. Kerajaan membelanjakan 30 bilion kepada subsidi kita. Selepas 2022, pada 2022, Zafrul, masa itu PN lagi Zafrul di bawah PN, mengumumkan bahawa subsidi kita tertinggi di dalam sejarah mencapai 80 bilion. Tahun hadapan dijangkakan kalau tidak ada mekanisme, subsidi akan mencapai 100 bilion hanya untuk subsidi. Dan angka ini eksponensial tuan-tuan. Kerana apa? Kerana harga barang makin naik. Dan bila barang makin naik, rupanya subsidi itu, walaupun 80% rakyat, 100% subsidi itu untuk 80% rakyat, majoriti subsidi itu pergi kepada 20% penduduk. Kenapa? Majoriti subsidi itu pergi kepada 20% penduduk itu, orang kaya ni. Kenapa? Sebab mereka memiliki kenderaan-kenderaan yang mahal. Mereka memiliki kenderaan-kenderaan yang besar. Walaupun mereka kaya, dia ada restoran banyak. Restoran dia yang paling banyak beli minyak-minyak subsidi. Orang-orang biasa kita mungkin pakai beras-beras tempatan umpamanya. Jadi, di situ keadaan menyebabkan subsidi itu akhirnya kita bukan fund orang miskin. Kita bukan fund orang rakyat yang memerlukan. Kita fund orang kaya. So, kepada walaon-walaon yang nak mempermainkan isu ini, soalannya, adakah anda nak mengkayakan orang yang dah sedia kaya dan memiskinkan negara? Baik, itu yang pertama. Yang kedua, cerita subsidi ni bukan sekarang baru cerita nak dihapuskan. Cerita ni dah dibincangkan sejak zaman Mahathir dahulu. Mahathir 1.0. Sebelum itu pun, pada zaman Najib pun, ada perbincangan bagaimana kita nak memansuhkan subsidi secara berkala. Bukti dia, dalil dia. Najib hapuskan subsidi RON 95. Ingat tak? Tuan-tuan ingat tak? Masa GST itu kan tak ada subsidi RON 95. Masa kerajaan Pakatan Harapan yang turunkan balik harga minyak. Jadi bila orang argue, dia kata, bila masa harga minyak nak turun kerajaan Pakatan Harapan dah turunkan harga minyak. Pada bila? Pada zaman 2018. Kau nak tanya apa lagi? Kau nak minta turunkan apa lagi? Subsidi yang kerajaan bayar 3 bilion setiap bulan, bukan setiap tahun, setiap bulan, itulah cara kerajaan turunkan harga minyak. Kalau tidak RON 95, tuan-tuan kena bayar RM3.40 sekarang ni. Okay. Now apa mekanisme? Mekanisme akan diumumkan tidak lama lagi. Jangan risau. Itu tak risau. Cash masuk akaun ke, ada kad ke, itu kerajaan umumkan. Cuma saya nak umumkan, subsidi akan dihapuskan. Okay. Boleh terima? Subsidi akan dihapuskan. Habislah aku tak boleh dapat subsidi lepas ni, teruklah aku hidup aku. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan hidup akan teruk kerana tak ada subsidi minyak, insya-Allah tuan-tuan layak. Bermakna tuan-tuan layak lah. Maksudnya tuan-tuan bukan T20. Orang T20 ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan kenal lah, dia jenis belanja duit, dia tak ingat. Dia boleh keluar duit macam tu, dia bayar 1,000, 2,000 sekali makan tu, nothing.
Saya pernah, bukanlah kenal, tahulah. Seorang ni, dia bukan Islam. Kalah judi satu malam 5 juta. Kalah judi satu malam 5 juta. Alamak, kalah lah aku malam ni. Dia belah je. Elak je. Ini golongan yang tak patut dapat subsidi. Dia orang guna RON 97 ke? Kau ingat? Dia orang bukan bodoh. 95 ke? Kau ingat? Dia ingat bukan bodoh. Kan? Ada some of them masih guna RON 95. Dia kata buat apa aku nak bayar mahal-mahal dengan minyak? Kecuali kereta dia yang mahal lah. Kereta yang mungkin Ferrari, Lamborghini, Mustang ke, tak tahulah kan. Mungkin itu guna RON 97. Tapi kereta dia bukan ada satu kereta. Kalau korang fikir orang macam ni dia satu dua kereta, memang naif lah korang. Ini dia ada satu garaj, satu floor tu hanya untuk letak kereta dia saja. Pun dia orang dapat subsidi tau. Jangan buat main. Sebab itu dia jadi kaya. Sebab dia ada fikiran macam tu. Fikiran yang boleh menguntungkan dia. Dan tak salahkan pun. Tak salahkan orang kaya macam ni pun. Sebab itu dah ada. Aku gunalah.